makanan yang diorang order tu tiba-tiba berubah jadi busuk dan berlendir. Diorang pun tak tahu kenapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faris Ikram. Okay guys, kepada yang baru masuk dalam channel aku, kepada baru yang sampai dalam channel aku akan bersupport aku, tekan like, share and subscribe. Okay, jom layan tajuk minggu ini. Okey, kalau korang tengok balik tajuk yang aku buat dekat video tu, dia menceritakan tentang satu kumpulan kawan. Dia ada 4 orang kawan yang dia tak kena gangguan tau, tapi dia nampak apa nama tu, pelaris. Yes, pelaris. Dia nampak pelaris makanan, pelaris kedai makan lah cerita dia. Cerita ni dikongsikan kepada aku untuk diceritakan kepada semua. Tapi ni cerita yang dah lama diorang cakap, bukannya baru berlaku. Okay? So aku harap korang layan. Okay? Kali ni saya ingin berkongsi pengalaman saya tidak lama dahulu. Ketika itu saya melanjutkan pelajaran di salah sebuah universiti di utara tanah air. Malam tu saya bersama Nisa, Farah dan Alin keluar makan di kedai. Alin memandu, Farah duduk di sebelah pemandu, manakala saya dan Nisa duduk di belakang. Hampir 30 minit kami berpusing-pusing ke kedai makan, tapi malangnya tak ada kedai yang kosong sebab malam tu adalah malam minggu. So semua kedai makan yang dekat area-area situ penuh orang. Sebab malam tu malam cuti. Orang pun masing-masing dalam kereta tu macam bertanya-tanya lah antara satu sama lain kan, kita nak makan kat mana ni, ramai orang lah je kak. Lepas tu diorang pun tanya ke Alin, Alin kau orang sini kan, so apa kata kalau kau bawa kita orang dekat satu kedai makan yang best. And Alin pun jawab, ya aku tahu, aku memang nak bawa korang kat kedai makan tu, tapi kedai makan tu ramai gila orang, so kita cari kedai lain and kita pergi makan. Dan Alin cakap dia ada tu kedai makan tom yum ni, memang tom yum dia memang padu, kari lain kemasin dia memang padu, tip top. So Alin akan bawa diorang pergi situ. And diorang pun pergi. Kami dibawa ke sebuah kedai makan berhadapan sempang jalan. Kedai tu dibina daripada kayu dan simen macam biasalah. Kedai biasa je, agak biasa. Kalau kita lihat dengan mata kasar macam agak biasa, tapi pelanggan-pelanggan kat situ memang sangat ramai. Diorang cakap ramai gila. Sinilah tom yum yang padu tu. Dia cakap kailan ikan masin dia memang padu gila babi lah, dia cakap. Kedai tu memang padu. So diorang pun cepat-cepat turun kereta, parking kereta semua cepat-cepat, semua pergi masuk dalam kedai tu. Diorang pun terus berpusu-pusu masuk dalam kedai tu. And diorang cari tempat duduk. Memang tempat duduk situ memang penuh, tapi rezeki, nak dikatakan rezeki diorang, ada satu tempat duduk yang kosong di area ujung kedai makan tu. Dia bersebelahan dengan meja family. Dia ada satu family yang duduk kat situ. Diorang gabung meja tau. Family tu gabung meja, so jadi meja panjang. And meja yang kecil, meja yang diorang duduk adalah meja sebelah, meja family itulah. Ada meja kosong. So diorang pun terus shoot pergi kat meja tu, duduk ramai. Diorang 4 orang je, tak ramai mana, 4 orang. Tengah-tengah diorang duduk tu, datanglah seorang brother yang datang bawa kertas menu makanan macam tu lah, dia cakap. Datang duduk and bagi diorang menu. Diorang pun order macam biasa, dia cakap. Tak ada apa-apa pun, diorang order macam biasa. Pelayan tu pun baik. Pelayan tu ambil order apa semua. Tiba-tiba si budak yang cerita ke aku, aku bagi nama dia ni senang, aku bagi nama dia adalah Sarah. Okay, aku bagi nama dia adalah Sarah.
And budak si Sarah ni pun tiba-tiba rasa badan dia panas dalam kedai tu. Dia cakap sebenarnya badan dia panas daripada mula dia masuk kedai lagi, tapi dia ingatkan sebabkan terlalu crowded, ramai orang, so memang suhu dia panas. Dia cakap dia buat tak tahu je lah. Tapi bila dah ambil order, dah duduk bawah kipas, tapi dia rasa suhu dia panas, badan dia panas. Dia pandang kiri kanan dia pandang kan. Sampai budak-budak dia tanya, kau kenapa Sarah? Okey tak? Lepas tu Sarah pun cakap, aku okey je kan, tak ada apa-apa pun, tak ada apalah, buat macam biasa je lah. Lepas tu tengah-tengah duduk gelak ketawa, main phone semua tu, dia nampak brother yang order makanan tu sampai, sambil bawa makanan dia orang. Berasap pun dia cakap. And tiba-tiba dia nampak mata si Aling tu tiba-tiba bersinar. And dia pun rasa macam, kenapa mata bersinar kan? Makanan pun sampai kat meja dia orang. Tiba-tiba si Sarah tu macam, si Aling dah tak sabar dah. Si Aling ni dia dah tak sabar nak makan dah. Tapi si Sarah tu tiba-tiba dia rasa macam pelik dengan makanan ni. And dengan secara tiba-tiba ada satu suara di sebelah telinga si Sarah. Dia bercakap, jaga-jaga dengan makanan tu. Tiba-tiba dia bercakap macam tu. Suara tu bukan suara makhluk halus ke apa, bukan. Tu suara orang. Cuma orang tu tiba-tiba datang bisik dekat si Sarah tu, berhati-hati dengan makanan tu. Lepas tu si Sarah pun dia suruh stopkan semua makanan. Maknanya dia suruh Alin and siapa suruh stop makan. Jangan makan. Dia cakap stop dulu, kejap. Dia cakap. Si Sarah pun baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Dia baca doa Nabi Yunus dan dia berserah kepada Allah Subhanahu Taala 100%. Dia cakap, if ada apa-apa yang tak kena dengan makanan tu atau dekat kedai tu, sila tunjukkan dekat dia. Dia cakap dia berserah dekat Allah Subhanahu Taala. Dia cakap 100%. And tiba-tiba makanan yang diorang order tu, makanan yang si Sarah makan tu, tak makan lagi lah, makanan yang si Sarah order tu berubah jadi busuk dan berlendir. Makanan si Sarah tu. And meja-meja sebelah dia yang mana tengok, dia macam pelik lah. Kenapa tiba-tiba boleh berubah jadi busuk dan berlendir makanan tu? Padahal makanan tu baru sampai. Meja-meja sebelah, meja family yang aku cerita tadi tu, dia nampak. And masing-masing, ya si Alin dah bengang dah. Si Alin cakap, weh apa hal tu? Dia cakap, kenapa ni? Aduh, potong lah aku punya selera nak makan. Dah jom belah. Si Alin cakap macam tu. Waktu si Sarah ni pun, tak apalah, jom kita belah. Dia orang tengok kiri kanan apa semua, meja-meja family tu semua seorang-seorang dah bangun dah nak belah. Ramai lah yang nak belah lepas tengok kejadian kat meja diorang kan. Lepas tu si Sarah ni pun, tak apalah aku pergi bayar kat kaunter jap. Dia pun cakap nak pergi bayar. Si Sarah ni dah kena halang dah dengan kawan dia. Cakap tak bayar bagi tak makan. Tapi si Sarah kata, tak apalah kita bayar je lah kan, bagi kita dah order, dia dah masak. Si Sarah pun pergi kaunter. Bila pergi kaunter, si akak kaunter cakap, tak apalah dik, makanan tu tak payah bayar lah. Cakap kaunter cakap macam tu. So pun si Sarah pun okey tak apalah. Lepas tu si Sarah nampak ada seorang brother yang ambil order dia tadi kat dalam kedai tu. Dia dah macam settlekan keadaan macam tu. Dia pandang si Sarah tu tajam. Dia pandang kan, dia panas lah sebab si Sarah tu yang buat macam tu kat kedai dia kan. Dia orang pun keluar lepas dia daripada kaunter. Dia orang pun keluar daripada kedai tu kan. Lepas tu tengah berjalan nak masuk ke kereta tu, yang lain tu dah pergi ke kereta dah. Si Sarah ni kat belakang. Dia pun dia pandang kedai tu. Dia baca ayat kursi 3 kali. And dia baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Dia cakap, dia berdoa kepada Allah. Dia cakap, ya Allah Tuhanku, tunjukkanlah kepada aku apa yang berlaku di kedai ni sebenarnya. Dia baca ayat kursi 3 kali. Dia baca Al-Ikhlas 3 kali. Dengan izin Allah, dia cakap, dia nampak ada satu lembaga monyet yang duduk di atas meja family yang panjang tu. Terlompat-lompat atas meja tu. Dia cakap, mungkin tu lah sebenarnya pelaris kedai makan yang dia orang pergi tu. Dia cakap, bila sebelum ni dia pun tak nampak pun, tapi tak tahu kenapa tiba-tiba dia nampak lembaga tu dekat atas meja makan family tu tengah lompat-lompat. And tiba-tiba si lembaga tu pandang dia dengan mata yang sangat tajam macam tu. Okay guys, tapi sampai kat situ je cerita pertama yang diorang sharekan dengan aku. Okay, itu cerita pertama diorang lah. Diorang cakap diorang pergi kedai tu. And lepas pada kejadian yang diorang berlaku kat diorang tu, dia cakap alhamdulillah diorang tak edit makan kat luar. Diorang balik rumah, diorang makan Maggi je lah kat rumah. Dia cakap
Okay, so kita sambung dengan video yang kedua. Okay guys, untuk video yang kedua ni adalah sambungan cerita daripada cerita si Sarah, Alin and geng-geng dia itulah. Okay, cerita dia sejak daripada kejadian malam tu, diorang cakap diorang dah seakan-akan trauma tau nak pergi makan kat kedai luar. Lepas tu, tapi kadang-kadang diorang ni pergi makan kat kafe diorang, ataupun diorang pergi pasar malam. Kalau ada pasar malam ke apa kan, diorang pergi juga. And si Sarah ni pun cakap lah, tak apalah malam ni kita pergi makan luar lah. Dia cakap dah bosan lah makan makanan kafe, asyik makan-makan semalam kan. Dia pun bertekad nak pergi makan kat luar. Lepas tu diorang pun gerak keluar pergi makan. Dan diorang cakap kita kena cari kedai yang tak ramai orang tau. Tapi kadang-kadang kedai yang tak ramai orang ni diorang cakap tak sedap, ataupun harganya mahal. Tak pun harga mahal, makanan sedap, ataupun dua-dua. Sedap pun tak, mahal. Lepas tu dia cakap tak apalah, kita cuba je lah. Dia cakap kita pergilah kedai tak ramai orang. And diorang pun tengah pusing-pusing and diorang jumpa lah tu kedai tu tak ramai. Bukan tak ramai, memang tak ada orang langsung. Kedai tu memang tak ada orang langsung. Diorang pun parking kereta, turun. Diorang cakap makan sini je lah, tak ada orang, tak ada orang. Dia cakap kan, sebab susah ni kalau kita nak cari kedai yang tak ada orang. Tak apalah, kita makan sini je lah, dia cakap. And diorang pun parking kereta, diorang turun. And diorang pun cakap, Sarah kalau ada apa-apa tolong dia cakap macam tu. Sebab Sarah ni, okay, cerita sebenarnya si Sarah ni dia ada satu kelebihan yang Allah SWT bagi dekat dia. Dia belajar ilmu-ilmu macam ni lah. Sebab ayah dia ni orang yang alim dan belajar mengubat-ubat orang ni. So dia belajar dengan ayah dia. That's why dia boleh tahu sikit-sikit pasal benda ni, si Sarah ni. And dia pun cakap dekat si Sarah tu, Sarah kalau ada apa-apa tolong dia pun macam okey lah, sebab Sarah ada kan. Dia pun pergilah masuk kedai. Sampai dia duduk dekat meja tu, ada seorang akak yang bertudung biru senyum lebar. Daripada mula dia bangun daripada tempat cashier tu, dia pergi ke meja budak-budak yang duduk, senyum lebar je. Dia senyum, dia macam suka sangat tau. Dia ambil order, dia pun datang, dia bagi satu ketan, dia bagi ke diorang. Dia cakap okay order. Dia pun order. And dia terus gerak, dia pergi buat pesanan apa semualah. Tiba-tiba si Sarah ni cakap, weh aku nak pergi tandas lah, jom ada tandas tak kat sini. And dia cakap cuba tanya kat akak tu. Si Sarah pun pergilah tanya dekat akak yang cashier tu kan. Dia tanya, akak ada tandas tak kat sini? And si akak cakap ada, tapi kat belakang, kena lalu ikut dapur lah, dia macam tu. Si Sarah pun okey lah, tak apalah kalau macam tu. Dia pun masuk dapur. Dia masuk dapur, dia kat dapur tu dia rasa bahang dia lain macam. Dia tahu keadaan dapur kedai makan memang panas dia kan. Tapi dapur kat kedai tu memang bahang lain macam. Dia kat memang panas lain macam. Dia pun tak apalah, dia masuk, dia tengok geng-geng pekerja kedai tu macam semua pandang ke dia, senyum je ke dia kan. Dia pun macam balas lah senyuman tu, macam tak ada apa-apa kan, dia senyum je kan. Lepas tu dia pun terus pergi tandas. Bila dia keluar daripada tandas tu, dia lalu balik kat tu, dia duduk kat meja geng-geng dia balik lah. Dia duduk kat meja geng dia balik. Dia rasa panas lain macam tau. Padahal dia pelik tau, padahal kedai tu tak ada orang, dia orang je. Takkanlah cuaca boleh panas macam tu sekali kan. Lepas tu dia pun tak apalah, dia nak pergi tanya juga kat akak tu. Dia pun bangun pergi kat akak tu. Akak, saya nak tanya ni, dia kata kedai ni memang tak ramai orang ke? Saya malu nak tanya macam ni, tapi nak tanya juga. Kata akak, dulu ramai dia, tapi tak tahu lah semenjak 3-4 malam ni sekarang ni, 3-4 hari sebelum ni, tiba-tiba tak ada orang. Bukan tak ada orang, memang bukan tak ramai orang, memang tak ada orang langsung. Macam ni adik seorang je yang first customer akak daripada petang, tak ada akak berniaga sampai malam. Adik dengan geng adik je lah customer pertama kita orang. Lepas tu Alin, si Sarah pun rasa macam dia macam ada benda yang dia rasa macam ada benda yang berlaku lah kan, dia cakap kan. So kemudian dia pun macam memperkenalkan diri dia. Dia cakap sebenarnya akak ni owner kedai ni, dia cakap kan. Dulu ramai gila orang datang makan kedai dia, tapi 3-4 hari sebelum ni tiba-tiba tak ada orang langsung yang datang singgah makanan dia. Dia pun tak tahu, dia pun dah pening. Kadang-kadang dia ada rasa benda yang tak kena tau dengan kedai dia. Dia cakap bahagian dapur tu selalu panas lah. Walaupun tak masak, tapi dia tetap jadi panas, dia cakap. Itu yang si Sarah tu rasa tadi. Macam benda yang apa yang saya lalui tu adalah benda yang sama si akak tu lalui, dia cakap kan. Sebab dia masuk dapur memang rasa panas lain macam, dia cakap. Tu seorang pelayan, tiba-tiba ada seorang pelayan pekerja dia lah. Tiba-tiba ada seorang pekerja dia keluar daripada dapur membawa makanan-makanan diorang tu. Kemudian datang ke diorang bawa pergi dapur, letak dekat meja geng-geng ni duduk. Lepas tu tiba-tiba si suami si akak tu, nama akak tu adalah Akak Salmiah. Okay, aku kenalkan dengan nama Akak Salmiah.
Suami akak tu tiba keluar dari dapur. Keluar dapur dia ibarat macam dia baru lepas berjoging, peluh. Baju dia basah. Padahal masak makanan untuk 4 orang je, tak ramai pun, tapi baju basah, peluh sangat. Lepas tu si suami dia pun duduk mengeluh. Lepas tu si akak Salma pun cakap, kadang-kadang suami akak ternampak macam ada bayang hitam diri tepi dia tengah masak, dia kata kan. Lepas tu hilang. Dia kata macam ada benda yang duduk sebelah suami dia kata. Lepas tu saya bertanya lah, akak dah tak ada panggil mana-mana ustaz ke datang untuk tengok kedai ni kan? Lepas tu dia kata belum lagi, sebab akak pun tak tahu nak panggil siapa. Dia kata sebab akak tak kenal sangat ustaz-ustaz semua ni kan. Lepas tu si Sarah pun cakap, kalau macam tu tak apalah kak, saya tolong, saya cuba yang mana saya mampu. Dia kata saya cuba buat yang mana saya mampu, saya tolong akak, insyaAllah kalau dengan izin Allah SWT kita akan dapat selesaikan hal ni. Si Sarah cakap kan. Pasal akak tu macam akak ada bincang dengan suami dia, yang suami dia kata ikut adik lah. Dia kata adik buatlah apa dia nak buat, sebab kami pun tak tahu dah kami nak buat apa. So bila si Sarah tu dah dapat keizinan daripada suami dan isteri tu untuk buat kat kedai tu, dia pun cakap, dia pun mulalah, dia pun start dengan baca istighfar. Dia istighfar, lepas tu dia baca ayat kursi. Bila dia baca ayat kursi tu, periuk-periuk dengan alatan-alatan dekat dapur tu jatuh kat lantai. Padahal kat dapur tak ada orang sebab semua keluar kan. Dia periuk-periuk dengan alatan-alatan yang ada kat dapur tu, macam spatula ke senduk ke apa, jatuh kat lantai. Lepas tu dia nampak, bukan dia saja, dekat semua orang nampak situ ada beberapa kelibat bayangan hitam muncul dari dapur. Lepas tu bila dia selepas dia baca surah Al-Ikhlas, ada satu makhluk berambut panjang berkain putih muncul secara tiba-tiba seperti hendak menyerang, tapi dia tak boleh dapat menghampiri kerana saya membacakan a'udzubikalimah tammati min syarri ma khalaq. Makhluk tu berdiri tegak memandang tajam ke arah dia. Dia merasakan macam hanya dia seorang je yang nampak makhluk tu, and dia orang lain tak boleh, orang lain tak nampak. Dia je menampak makhluk yang berambut panjang tu. Dia pun cuba berkomunikasi dengan makhluk tu. Si Sarah tu dia bagi salam dekat makhluk tu. Assalamualaikum. 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 3 kali dia cuba bagi salam, tapi makhluk tu tak menjawab dan hanya mendiamkan diri saja. Lepas tu si Sarah pun tanya, dari mana kau datang? Si Sarah tanya. Dia pun jawab, aku datang dari sana. Apa tujuan kau datang sini? Siapa utus kau? Si Sarah tu tanya dia kan. Aku disuruh untuk merosakkan segala urusan di sini. Tugas aku hampir berjaya, tetapi kehadiran kau ke sini telah mengganggu tugas aku. Siap sedialah kau, wahai manusia bodoh. Aku cuba menyerang dia, tapi dia gagal untuk menghampiri saya. Sebab si Sarah tu ada baca doa tadi. Dia kata, tiba-tiba makhluk tu buka mulut seluas-luasnya. Lidah dia panjang keluar berjuntai ke atas lantai. Taring dia makin lama makin panjang. Serentak dengan tu satu aroma bau busuk yang teramat-amat busuk keluar daripada mulut dia, and dihidu oleh semua orang. Semua orang tak boleh bau, tapi semua orang tak nampak dia. Faham tak? Yang boleh nampak dia hanya si Sarah seorang, tapi bau busuk yang daripada mulut dia tu semua orang boleh bau. Dia cakap geng-geng Kak Salimah dengan suami dia pun terpaksa keluar kedai, dan geng-geng dia, pekerja-pekerja dia semua kena keluar kedai, and tinggallah dia seorang je dalam kedai tu. Dia cakap tapi aroma tu yang dikeluarkan tu adalah untuk mengganggu fokus dia dengan bacaan-bacaan ayat Quran. Dia cakap memang dia cakap macam terganggu sikit lah, dia cakap kan aroma tu kan, tapi dia cuba kuatkan diri dia. Dia cuba kuatkan mental dia untuk dia hadapi bau tu. So lepas dia bau tu, dia cuba kuatkan diri dia untuk melawan. And dalam masa 10 minit macam tu, dia cuba untuk berunding dengan benda tu. Dia berunding. Tapi dia tak cakap lah dengan aku kan. Dia tak ada cakap apa yang dia berunding. Dia cakap dia berunding dengan benda tu lebih kurang dalam 10 minit. And Alhamdulillah, lepas pada 10 minit, makhluk tu pun pergi daripada kedai tu. Tapi yang dia pelik, suasana kat kedai tu masih sama lagi. Tiada apa-apa perubahan. Masih rasa panas, rasa macam suram. Tapi makhluk tu dah tak ada.
Kita pun pelik. Lepas tu dia pun baca Bismillah 6 dan bertawakal kepada Allah. Tujuan saya baca dia kat tujuan dia baca Bismillah 6 tu untuk dia mencari jika ada sesuatu yang ditanam dekat kedai ni. So dia kata dia baca Bismillah 6 tu, dia berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhanku, kau tunjukkanlah dekat aku jika ada apa-apa yang ditanam dekat kedai ni, tunjukkanlah kepada aku. Dia kata tengah-tengah baca tu tiba-tiba si suara alim pun menyampa macam tegur kan. So suara alim pun tegur ke dia. Dia kata, Farah, cuba tengok ke pasu tu, kenapa berasap? Ada satu pasu kat kedai makan tu, dekat luar kedai lah. Luar kedai tu ada satu pasu, and pasu tu tiba-tiba berasap. Pasu bunga tu, ada bunga lah, ada tanah apa ada tiba-tiba berasap. Dia pun pergi ke pasu bunga tu, dia tengok memang betul ada asap yang keluar daripada pasu bunga tu. Dia pun terus baca Bismillah 6, baca. Asap semakin tebal keluar daripada pasu tu, and then dia kat confirm ada benda yang ditanam dalam pasu ni. Dia kat lepas tu kali ni dia baca ayat ruqyah pula. Dia baca, selesai dia baca dengan ayat ruqyah tu, dengan izin Allah SWT, barang yang ditanam dalam pasu tu muncul sendiri daripada tanah tu. Dia kat bukan dikorek ke dikali, bukan. Dia kat barang dia baca ayat kursi, lepas tu dia baca ayat Bismillah 6, dia baca ayat ruqyah, barang tu tiba-tiba muncul sendiri, timbul sendiri daripada tanah keluar. Lepas tu dia nampak ada satu kain berwarna, bukan kain, dekat ada satu bungkusan lah, macam ada orang ikat kan, tapi diikat dengan kain yang berwarna merah. Dia ambil benda tu, dia bakar semua, and then dia ceritakan dekat si akak Salmiah dengan suami dia pun, dia cerita kan, and alhamdulillah kedai tu pun berubah balik jadi macam biasa. Dia kata sebab lepas dia bakar benda tu pun jadi macam biasa balik. Kedai tu jadi macam biasa balik lah, dah tak ada apa-apa dah. Suasana pun jadi macam tenteram balik, dah jadi sejuk dia kan, lepas pada dia bakar benda tu. Lepas tu dah settle semua tu, diorang pun duduk balik kat meja tu, and diorang makan balik macam biasa. Sebab makanan tak makan lagi kan, dia settlekan betul, makanan tak makan lagi, dia duduk balik, dia makan. And alhamdulillah dia cakap makanan-makanan yang diorang order tu, akak tu cakap tak payah bayar, sekadar macam give and take lah. Si Sarah dah tolong dia, and dia pun tolong balik geng Sarah tu, macam tu lah dia cakap. So makanan diorang pun diorang makan macam biasa, and diorang pun balik macam biasa. Itulah cerita kedua ni. Dia menceritakan tentang bukan pelaris, tapi ni adalah sihir yang dikenakan kepada satu kedai makan tu, supaya orang tak nampak kedai dia ada. Okay. Ini pun memang famous lah dengan golongan-golongan kedai-kedai makan. So aku harap korang boleh ambil iktibar daripada cerita ni. Pada siapa-siapa yang menonton cerita video aku ni, yang mana ada owner kedai makan, aku harap korang jangan buat macam ni lah. Kita masih ada Allah SWT untuk kita mohon bantuan dekat dia. Okay? Kita masih ada Allah, kita doa dekat dia, kita solat, kita doa dekat dia, kita cakap, ya Allah Tuhanku, kau bantukanlah aku meluaskan rezeki aku. Jangan buat dengan cara macam ni guys, tolong guys. Okay, kita sama-sama bantu. Takkan kita nak bagi makan orang Melayu makan makanan macam tu, betul tak? Takkan kita nak bagi makan makanan yang tak elok dekat orang-orang kita, kan? So aku harap pada korang yang ada kedai makan tu, korang janganlah buat benda macam ni. Okay? Okay guys, itu saja ceritanya aku boleh share kan hari ni. So aku harap kalau korang suka dengan cerita ni, aku harap korang tekan like and share and subscribe. Jangan lupa komen, okay? Komen kalau ada apa-apa yang perlu aku naik tarafkan, kalau ada apa-apa yang perlu aku tambahkan dekat video ni, korang boleh komen kat bawah. Don't worry, aku okay je, aku open minded. Kalau rasa korang apa-apa nak komen, korang komen. Okay kan? Kita jumpa lagi video akan datang. Terima kasih sebab dah tonton video aku. Terima kasih kerana bagi aku 700 subscriber. Hari ni aku bangun tidur, aku tengok dah 700. Alhamdulillah, masih lagi 300 aku nak cari. Okay guys, kita jumpa lagi video akan datang. Jangan lupa like, share and subscribe video aku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.